Didik TV KPM. Terima kasih. Jadi seperti mana yang Cikgu Farah terangkan sebentar tadi, perkongsian kita hari ini adalah untuk kita melihat apakah peranan di sebalik rukun negara. Seperti mana yang kita ketahui, okey, rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, semuanya merangkumi aspek dalam kehidupan seseorang sebagai warga negara. Okey, jadi hari ini kita nak lihat peranan apa yang boleh kita lakukan, okey, dalam rukun negara. Jadi jom bersama dengan Cikgu Farah. Okey, kita lihat sedang gambar ini. Okey, gambar yang pertama ini. Okey, kita ada gambar, agak-agaknya siapa boleh beritahu Cikgu Farah apa kaitan gambar yang Cikgu Farah tunjukkan ni dengan rukun negara kita? Okey, siapa yang nak boleh terangkan? Mungkin dah baca ataupun dah ulang kaji sebelum Cikgu Farah mengajar pada hari ini. Okey, jadi silakan. Siapa nak terangkan? Silakan. Okey, silakan. Kasih. Gambar tentang apa ni, Kasih? Gambar tu gambar masjid. Jadi saya rasa gambar tu berkaitan dengan agama. Okey, gambar masjid berkaitan dengan agama. Okey, di sebelahnya Kasih, gambar apa tu? Gambar apa? Tu, Gambar? gambar toko. Okey, gambar tokong. Okey, juga merupakan rumah ibadat. Okey, jadi kita mengetahui bahawa agama di Malaysia, kita ada agama Islam, okey, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Sikh dan juga lain-lain. Okey, jadi kita lihat pada agama ni sendiri sebenarnya dapat memberikan peranan. Boleh tak Kasih ceritakan dekat Cikgu Farah dan juga Kak Mira dan juga penonton di rumah apa yang boleh dikaitkan dengan gambar yang Cikgu Farah tunjukkan ni mengenai agama? Silakan Kasih. Peranan rukun negara yang pertama ialah untuk meraikan kepelbagaian agama dan kepercayaan. Setiap kaum di Malaysia menganut agama masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan dapat melahirkan masyarakat yang patuh pada ajaran agama yang mereka anuti. Sikap taat kepada agama ini juga dapat membentuk rakyat Malaysia yang baik tingkah lakunya dan terhindar daripada perkara negatif seperti dengki, khianat dan rasuah. Okey, terima kasih Kasih. Okey, betul tu apa yang dikatakan oleh Kasih Mira. Okey, setiap agama di Malaysia, okey, setiap agama ini sentiasa mengajar penganutnya ataupun ahlinya melakukan kebaikan. Jadi agama tu kita lihat diletakkan prinsip yang paling utama. Okey, kerana agama itu menjadi pegangan kepada setiap orang apa yang dilakukan. Okey, jadi di Malaysia seperti mana yang kita sedia maklum bahawa agama Islam ialah agama persekutuan, okey, dan agama lain bebas untuk diamalkan mengikut kepercayaan masing-masing. Dan dalam konsep peranan ini juga antara peranan ataupun sikap yang perlu kita ada ialah menghormati antara satu sama lain. Okey, terima kasih Kasih. Baik, Cikgu, sebelum kita terlupa, berapa mata ganjaran untuk Kasih Cikgu? Dijawab tadi tepat huraiannya. Jadi Kak Mira, Cikgu Farah nak bagi 10 lah. 10 mata. Mungkin kita berikan ganjaran pada papan ganjaran di sebelah Mira tu. Okey, kita ada gambar bunga raya. Okey, Cikgu Farah minta tolong. Di sini boleh Cikgu Boleh. Okey, berapa nak tampal Cikgu? Satu boleh? Satu mewakili 10? Satu mewakili 10 markah. Baiklah, tahniah Kasih. Silakan Cikgu. Tahniah. Okey, jadi seterusnya kita nak lihat lagi apakah peranan rukun negara. Okey, rukun negara yang seterusnya kita lihat gambar. Okey. Gambar. Ada bendera. Okey, ada yang mengibarkan bendera, ada yang mengibarkan jalur gemilang. Siapa boleh ceritakan kepada cikgu agak-agaknya kan apa peranan dalam rukun negara dan kaitkan dengan gambar yang Cikgu Farah tunjukkan ni? Silakan, siapa yang nak ceritakan? Silakan. Halo, Cikgu. Fakrullah. Okey, Fakullah. Gambar ini menunjukkan semangat patriotik. Okey, betul Mira, semangat patriotik. Mungkin dia nampak jalur gemilang kan berada di situ. Okey, apa peranan dalam gambar ni? Fakullah rasalah. Silakan.
Saya rasa peranan rukun negara yang seterusnya ialah dapat membentuk masyarakat Malaysia yang patriotik. Rukun negara dapat menyemaikan semangat patriotik iaitu cintakan tanah air. Semangat ini kan cikgu dapat melahirkan rakyat yang taat setia dan sanggup berkorban apa sahaja untuk negara. Semangat patriotik juga dapat melahirkan warga negara yang hormat pada lagu negaraku, lalu gemilang dan jata negara. Okey, terima kasih Fakullah. Okey, diberikan iaitu peranan yang kedua, okey, dapat membentuk masyarakat yang mempunyai sifat patriotik. Okey, semangat patriotik ni boleh kita ketahui semangat cintakan tanah air. Betul. Ataupun patriotisme sama maksudnya. Okey, jadi kalau kita dapat lihat di sini bahawa peranan rukun negara, okey, utamanya dalam kesetiaan kepada raja dan negara. Ya. Okey, Cikgu Farah bagi contoh. Katakanlah seorang atlet yang mewakili negara Malaysia, okey, di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat dunia, pastinya jalur gemilang itu memberikan semangat ataupun inspirasi untuk taat dan setia, berkorban apa saja untuk negara. Okey, seterusnya. Baik. Berapa mata ganjaran untuk Fakrullah? Okey, saya bagi 10 juga. 10 juga, Cikgu, sekuntum bunga raya kepada Fakrullah. Wah, tahniah Fakrullah. Okey, jadi jom kita lihat gambar yang seterusnya. Yang lain kena cuba ni, yang belum lagi tu silakan cuba. Okey, kita ada gambar yang seterusnya. Boleh baca dekat situ. Mahkamah, okey. Ni mahkamah di kawasan Cikgu lah, okey, di Kuala Pilah. Okey, siapa boleh kaitkan sikit gambarnya mengenai mahkamah? Apa kaitannya dengan peranan rukun negara kita? Siapa nak terangkan? Saya nak cuba, Cikgu. Okey, silakan Akila. Silakan Akila. Cikgu, saya rasa gambar ini berkaitan dengan Berkaitan dengan kita ada mahkamah. undang-undang. Berkaitan dengan undang-undang. Okey, boleh tak apa sebenarnya dengan undang-undang ni? Boleh tak apa peranan yang kita dapat ni bila berkaitan dengan undang-undang? Silakan Akila. Rukun negara juga berperanan memupuk sikap menghormati undang-undang di negara kita. Rukun negara juga berperanan membimbing rakyat daripada terlibat dengan kegiatan jenayah. Apabila rakyat patuh pada undang-undang, maka dapatlah kita wujudkan keamanan di negara kita. Okey, terima kasih Akila. Okey, tahniah. Kita bagi dulu bunga Boleh. kepada Akila Mira. Satu bunga raya, Cikgu. Satu, sekuntum bunga raya. Yes, sekuntum bunga raya. Sekuntum bunga raya, dan Cikgu Farah nak tambahkan sedikit, okey, mengenai kedaulatan undang-undang, okey, di mana dia berperanan, okey, memimpin seseorang warga negara tu daripada melakukan kesalahan ataupun melakukan apa saja persengketaan, okey, kerana di Malaysia kita ada undang-undang. Macam di sekolah pun kita ada undang-undang. Betul. Kalau di Malaysia, undang-undang yang tertinggi ialah Perlembagaan Persekutuan. Okey, jom kita lihat lagi. Apa lagi? Okey, gambar yang seterusnya. Kita nampak gambar apa tu? Siapa nak cuba? Yang belum lagi ni, silakan. Saya nak cuba, Cikgu. Okey, silakan Danish. Gambar apa ni? Saya rasa gambar ini menunjukkan perpaduan rakyat Malaysia. Gambar Contohnya, perpaduan. Gambar mengenai perpaduan rakyat Malaysia. Mungkin dia nampak ada yang berbilang kaum. Okey, kita ada kaum Melayu, okey, kaum Cina, kaum India, okey, Sikh dekat situ ada. Okey, jadi apa peranan yang boleh kita lakukan dalam gambar ni sebenarnya? Silakan Danish. Contohnya, walaupun kita hidup berbilang kaum, tetapi kita mempunyai pegangan atau rukun negara yang sama. Oleh itu, kita dapat hidup bersama-sama dan melakukan setiap perkara tanpa prasangka. Kita juga boleh memahami dan mempelajari setiap budaya kaum yang berbeza melalui rukun negara. Okey, terima kasih Danish. Okey, jadi kita lihat dekat sini.
Okey, rukun negara ni sebenarnya dapat membentuk masyarakat yang mengamalkan perpaduan. Okey, kalau kita ketahui di Malaysia kita dah tahu ada 3 kaum ni kan. Contoh Cik Farah boleh ceritakan tarian singa. Okey, tarian singa yang dilakukan oleh kaum Cina sewaktu sambutan Tahun Baru Cina. Jadi sebagai rakyat di Malaysia, kita juga boleh mempelajari okey, apakah tekniknya, apakah sejarah tarian singanya. Jadi sama-sama kita dapat mengetahui budaya kaum tersebut dan dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan perpaduan dalam sesebuah masyarakat. Okey, macam mana dengan jawapan Danish tadi, Jawapan cikgu? Danish tu pun kita boleh bagi sekuntum bunga untuk Danish. Wah, baiklah. Tanya, Danish. Okey, jadi sebelum tu Mira, Ya, cikgu. kita tengok dululah okey, apakah kesimpulan ataupun peranan rukun negara seperti yang kita lihat tadi. Okey, peranan rukun negara yang pertama untuk meraihkan kepelbagaian agama dan kepercayaan yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya peranannya adalah untuk membentuk masyarakat Malaysia yang patriotik, yang sayang akan negaranya, yang cintakan tanah air. Seterusnya kita ada yang ketiga, okey, iaitu memupuk sikap menghormati undang-undang. Maksudnya undang-undang di Malaysia kita dapat ikut, undang-undang di sekolah pun kita dapat ikut, berada di tempat mana pun kita dapat mematuhi undang-undang. Okey, dan seterusnya peranannya adalah untuk mengukuhkan perpaduan yang ada di Malaysia. Okey, dan seterusnya kita ada dapat menerapkan juga nilai murni dalam kalangan masyarakat. Nilai murni ini juga merupakan salah satu kunci. Okey, salah satu kunci utamalah, maksudnya nilai-nilai murni ini dapat membentuk seseorang warga negara menjadi warga negara yang baik, warga negara yang prihatin, bertanggungjawab, tolong-menolong walaupun berbeza agama dan juga budaya. Okey, Cikgu Farah ada beberapa soalan untuk murid-murid yang berada dalam talian dan murid-murid yang berada di rumah juga mungkin boleh cuba menjawab. Jadi jom kita lihat apakah soalannya. Jadi murid-murid yang berada dalam talian bersedia? Okey, soalan yang pertama. Apakah prinsip rukun negara yang ketiga? Yang ketiga. Okey, kita ada A. Kepercayaan kepada Tuhan, B. Kesopanan dan kesusilaan, C. Keluhuran perlembagaan dan juga D. Kedaulatan undang-undang. Jadi murid-murid yang berada dalam talian, okey, mungkin boleh tuliskan jawapan. Okey, mungkin boleh angkat jawapan. Okey, silakan. Apakah jawapannya? Prinsip rukun negara yang ketiga. A ke B ke? Mira ada jawapan tak tu? Kalau Mira dah tahu dah jawapan dia apa, cikgu. Dah jawab tadi tu latihan tu. Yang ketiga. Ingat balik. Okey, yang Apa ketiga. cikgu Farah kata? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Okey, mungkin boleh angkat jawapan. Silakan angkat. Okey, silakan angkat jawapan. Okey. Okey. D. Ada jawab D. Ada C. Ada C. Okey, kasih. Mana nak angkat ni? Okey, C. Danish jawab C. Kasih Okey. jawab apa, Kasih? Kasih Belakang jawab sikit, apa? Kasih. Mungkin terbalik Tukku Kasih. C. C. Tapi terbalik. Kasih kena pusing nanti. Adakah Okey. jawapannya keluhuran perlembagaan C tu? Okey, kita tengok adakah betul jawapan murid-murid yang berada dalam talian, murid-murid yang dekat rumah tu. Jawab apa tu? Okey, jom Mira kita tengok. Mira ada jawapan tak? Mira pun ada jawapan, cikgu. Mira ada jawapan. Ada. Sama tak tu? Okey, kita Okey. tengok. Okey, jawapannya betul Mira C, iaitu keluhuran perlembagaan. Okey, Mira boleh bantu Cikgu Farah Boleh. berikan kuntuman-kuntuman bunga kepada anak-anak murid saya. Okey, silakan. Siapa tadi jawab C? Ada seorang tadi terjawab D, cikgu. Akila. Okey, tak apa Akila. Tak Nanti apa. cuba lagi. Cuba lagi. Ada ni. Baiklah, Jangan cikgu. risau. Mereka dah berjaya dapat kuntuman bunga. Okey, Okey, silakan, cikgu. seterusnya kita ada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, berikut merupakan peranan rukun negara kecuali. Dah ditulis huruf besar tu, kecuali. Okey, yang mana kecuali? Okey, A. Membentuk masyarakat patriotik. B. Melahirkan masyarakat pentingkan diri sendiri. C. Meraihkan kepelbagaian agama.
dan juga D. menerapkan nilai-nilai murni. Murid-murid yang berada di rumah pun boleh cuba jawab. Okey, berikut merupakan peranan rukun negara kecuali yang manalah yang bukan peranan rukun negara. Maksudnya yang mana yang bukan peranan rukun negara? Bukan rukun negara, bukan peranan rukun negara. Mira, dah siap jawapan Mira? Macam mana kawan-kawan dalam talian? Dah siap sedia dengan jawapan anda? Kalau sudah, boleh angkat tinggi-tinggi tak? Ini jawapan saya. Mira Ini dah jawapan ada anda semua. jawapan. Okey. Fakrullah? Okey, macam mana cikgu? Okey, jawapannya kita lihat Mira. Apakah jawapannya? Ya, betul. Okey, bukan untuk melahirkan masyarakat pentingkan diri sendiri. Kita tak nak Mira, masyarakat yang pentingkan diri sendiri ni bukan peranan rukun negara. Rukun negara sentiasa mengajak kita untuk melakukan kebaikan, untuk kita amalkan nilai murni, untuk kita setia kepada negara. Okey? Jadi tahniah Cikgu Farah ucapkan. Ya, tahniah. Cikgu Bagi Farah ganjaran cikgu? bagi ganjaran. Cikgu Farah pun boleh tu bagi ganjaran bunga kepada Mira tu. Boleh cikgu. Okey. Baiklah, tahniah kawan-kawan. Seterusnya cikgu ada lagi satu soalan ya? Okey, kita ada satu soalan. Mungkin murid-murid boleh tulis sikit. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya ialah cuba terangkan apakah yang dimaksudkan dengan prinsip rukun negara kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Mungkin boleh seorang boleh angkat tangan dan buka mikrofon tu dan jawab. Ataupun cuba jelaskan sikit apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan undang-undang. Silakan. Okey, siapa nak cuba jawab? Angkat Siapa tangan nak jawab? tinggi-tinggi. Angkat tangan. Okey, Akila. Semangat ni Akila ni. Dia bangun bersemangat ni. Kedaulatan undang-undang bermaksud mematuhi undang-undang di negara kita. Okey, siapa yang nak mematuhi undang-undang tu Akila? Rakyat Malaysia. Rakyat di Malaysia lah. Okey, terima kasih Akila. Sekuntum bunga untuk Akila. Tahniah Akila. Tahniah Akila. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa kedaulatan undang-undang mengajak supaya warga negara Malaysia menghormati undang-undang dan juga mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Baiklah, terima kasih cikgu. Didik TV KPM